Bertemu kembali dalam Niaga Awani bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Jika tadi anda menyaksikan rakan saya Nina Rozman bersiaran dari Asia School of Business di Kuala Lumpur, membawakan cerita-cerita berkenaan dengan kekuatan dan juga hasil inspirasi wanita yang bergelar pelarian dan bagaimana mereka mengubah kehidupan mereka. Untuk waktu ini kita akan terus memberi fokus dan juga tumpuan berkait dengan perkembangan ekonomi tempatan dan sudah tentu antaranya berkenaan dengan setahun pentadbiran kerajaan Madani, di mana sebenarnya masih banyak perkara yang perlu dilakukan seiring matlamat mereformasikan ekonomi. Namun di sebalik usaha tersebut, ada dasar maupun polisi yang mungkin dianggap kurang populis. Mungkin ada setengah individu mungkin anggap kurang senang dengan dasar yang dibuat oleh kerajaan dan perlu dilakukan demi memastikan ekonomi negara terus kukuh dan kesejahteraan rakyat tidak diabaikan. Jadi untuk mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan cabaran dalam meneutralkan polisi yang boleh dianggap tidak populis ini, bersama saya menerusi Google Meet ketika ini adalah Dr. Mat Syukri Shoaib, Penganalisis Dasar Politik Ekonomi dan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Doktor, terima kasih sudi bersama saya dalam Niaga Awani. Kalau kita telitikan beberapa dasar dan inisiatif diumumkan kerajaan, Kerangka Ekonomi Madani, NIMP, NETR, IPR dan beberapa lagi yang lain. Pandangan doktor, adakah dasar-dasar ini dilihat jelas ke arah matlamat kerajaan terutamanya untuk mereformasikan struktur ekonomi negara? Pandangan doktor. Ya, terima kasih Saudara Haris dan juga Astro Awani. Ya, kita melihat bahawa dalam kita nak melonjak supaya Malaysia ini menjadi sebuah negara yang lebih berpendapatan tinggi dan juga yang paling utama sekali ialah menjadi sebuah negara yang selesa kepada rakyat untuk diami. Ya. Kalau kita mempunyai sebuah negara yang popular di peringkat antarabangsa dan menjadi destinasi pelabur, tetapi pada masa yang sama rakyat kurang selesa kehidupannya di dalam negara, itu akan menjadi cabaran yang sangat besar kepada pihak kerajaan untuk kita meneruskan agenda-agenda pembangunan. Jadi dalam konteks ini kita melihat bahawa dasar-dasar yang cuba dibuat itu mesti berteraskan kepada satu falsafah, iaitu wa'amtiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu. Dia sebut, itu apa dia? Jangan kamu, selalu kita popular dengan ayat jangan kamu campakkan diri kamu dalam bahaya bencana. Tetapi sebelum ayat itu ada satu perasa iaitu infak. Menyuruh kita infak supaya kita tidak berlaku bencana dan sebagainya, dan kita berlaku ihsan. Ya, ihsan dalam persekitaran ekonomi juga perlu berpegang kepada prinsip ini. Jadi kalau kita melihat bahawa kerajaan harus berbelanja, contohnya kalau kita mempunyai satu sistem ekonomi, ada dasar, kita ada dasar yang banyak sedang dipopularkan oleh pihak kerajaan itu sendiri dan juga telah pun dimuktamadkan dan sedang dilaksanakan. Tetapi elemen utama itu ialah cabaran untuk memberikan keselesaan kepada rakyat. Ya, kalau kita lihat ekonomi madani sebagai contoh, pelan peralihan tenaga sebagai contoh. Ya, ini semua adalah merupakan rekayasa ataupun satu cabaran untuk memberikan keselesaan kepada rakyat dan pada masa yang sama untuk memulihkan survival ekonomi domestik. Ini paling penting, ya. Sebab itu kalau bank negara, kita melihat bahawa saya selalu merujuk dan melihat kepada bank negara. Apabila bank negara mengumumkan sesuatu, terutama prestasi ekonomi dan sebagainya, dan juga Jabatan Statistik sebagai contoh. Yang Jabatan Statistik ini dekat dengan rakyat, ya. Mereka mempunyai jaringan yang ramai pegawai-pegawai untuk memantau dari inflasi, kenaikan barang, harga barang dan sebagainya. Ada basket tertentu yang mereka perlu penuhi nilai prestasi ekonomi domestik. Jadi ini penting, ya, kerana apa? Persekitaran di peringkat domestik ini kalau terganggu dan tergugat, maka ia akan mengganggu dari segi prestasi tenaga kerja kita dan pada masa yang sama kesejahteraan kita. Seringkali kita kena ingatkan bahawa World Happiness Index itu dan juga SDG ini penting dalam kerangka dasar. Sama ada popular atau tidak sesuatu dasar itu, kerangka yang telah pun dimuktamadkan di peringkat antarabangsa melalui ratifikasi Millennium Development Goal yang kita buat pada tahun 2000 menjelang milenia baru, ya. Dah 23 tahun selepas milenia baru ini berlaku, maka Sustainable Development Goal dan juga World Happiness Index ini perlu diambil kira secara mutlak dalam sesuatu pembuatan dasar. Ya, kalau kita lihat hari ini
dari segi ekonomi madaninya, iaitu kita nak supaya kemiskinan tegar itu dapat diatasi dengan cepat. Itu berpandukan juga kepada panduan apabila kemiskinan tegar ni dapat dibasmi, maka apa yang akan berlaku ialah motivasi intrinsik daripada rakyat itu dapat kita pertingkatkan dan tenaga kerja kita itu akan lebih bermotivasi untuk menjana prestasi yang baik untuk survival kita dari sudut ekonomi dan juga prestasi kita di peringkat antarabangsa itu sendiri. Ya, Dr. Shukri, kalau kita telitikan dari segi pelaksanaan bagaimana? Kerana kita sering dimomok dengan pelbagai dasar maupun polisi, tetapi boleh dikatakan kita berdepan masalah apabila bercakap soal pelaksanaan ini. Mungkin doktor ada pandangan berkenaan dengan pelaksanaan kepada dasar dan juga polisi ini. Ya, Haris, kita melihat bahawa dalam konteks pelaksanaan ini dia bersifat holistik ya. Kalau kita lihat pelaksanaan itu macam media, contohnya apa yang dibuat oleh Haris dan Awani hari ini ialah menerangkan sesuatu dasar itu untuk dicapai kepada akar umbi rakyat supaya kepahaman itu jelas wujud. Selain daripada itu, mekanisme dalam negara kita ialah berstruktur ya. Kalau kita lihat sistem kita pun sendiri dari segi ideologi ya, demokrasi, parlimen, raja, perlembagaan. Antaranya ialah parlimen. Parlimen mengubah dasar yang efektif kepada rakyat untuk dapat perkhidmatan yang cemerlang, yang terbaik untuk survival negara. Daripada parlimen itu, dalam parlimen itu eksekutif kabinet. Daripada kabinet ini menjadi seolah-olah think tank kepada Malaysia. Sebab itu kabinet ini kena ada komposisi yang baik. Ya, mereka ini perlu bersifat profesional. Demokrasi yang bersifat profesional perlu ada dalam kabinet itu kerana kabinet itu sendiri adalah badan eksekutif. Ya, badan eksekutif yang datang daripada mana? Datang daripada dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Selain anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara tidak boleh menjadi menteri. Sebab itu komposisi di Dewan Negara juga perlu orang profesional yang boleh diangkat untuk berada dalam pihak eksekutif. Jadi eksekutif ini membuat dasar. Apabila dasar itu baik, nak dilaksanakan oleh siapa? Nak dilaksanakan oleh menteri-menteri apabila mesyuarat pasca kabinet itu. Maka mesyuarat di kementerian-kementerian bersama dengan siapa? Bersama dengan KSU, TKSU, pengarah-pengarah jabatan dan sebagainya. Jadi mereka ini golongan apa? Golongan birokrat. Ya, jadi eksekutif dan birokrat ni perlu bekerjasama dengan begitu baik, begitu teguh supaya pelaksanaan dasar itu dapat dilaksanakan dan dapat dinikmati oleh siapa? Dapat dinikmati hasilnya oleh kaki tangan awam dan juga rakyat itu. Kaki tangan awam adalah sebahagian daripada melaksanakan dasar-dasar kerajaan melalui urus takbir birokrat tadi. Ya, birokrat ini pentingnya. Jadi pihak eksekutif kabinet birokrat dan akhirnya penyampaian itu akan dapat kepada pihak rakyat ya, rakyat yang berada dalam negara kita. Dan juga pada masa yang sama ialah untuk pelabur kita menilai polisi itu, sama ada polisi itu berbaloi untuk mereka datang melabur balik ke dalam negara. Ini adalah antara struktur yang paling penting untuk kita fahamkan. Dr. Shukri, antara satu perkara lagi, memasuki tahun kedua pentadbiran ataupun di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani ini, apa yang harus menjadi fokus Kerajaan Madani terutama dari sudut ekonomi? Kerana pertamanya bukan mudah nak mengurus persepsi rakyat dalam pelaksanaan polisi yang kurang populis. Kalau kita ambil contoh pelarasan ataupun penstrukturan semula subsidi, memastikan ianya bersasar, mungkin pada masa sama perlu mengukuhkan ekonomi, nak mendapatkan balance itu. Mengukuhkan ekonomi, perlu ada dasar dan juga polisi yang mungkin sedikit sebanyak tidak populis dan kurang menyenangkan bagi setengah individu. Dr. Shukri. Ya, Haris, kalau kita lihat dalam konteks ini, contoh kita lihat kalau Sekretariat Ekonomi sekarang kita ada 213 bilion ya, kalau kita lihat dari segi penunjuran prestasi ekonomi Ogos 2023. Result antarabangsa bank negara pun 110 bilion lebih USD ya. Ini semua isu-isu mengenai OPR menjadi perhatian rakyat. Inflasi, peningkatan kos barang-barang sebagai contoh memberikan perhatian rakyat secara jitu melihat mengenai ini, dan prospek pekerjaan, pendapatan yang stabil sebagai contoh. Ini merupakan aspek keutamaan untuk kerajaan laksanakan supaya sama ada popular atau tidak, ini adalah tanggungjawab kerajaan, responsibility of the government itself. Kalau kita lihat
dalam beberapa karya, ya, kalau kita lihat Economic Consequence of Peace, contohnya, ia memperjelaskan kepada kita juga, kalau kita lihat teori-teori ekonomi pun, kita melihat bahawa apa tanggungjawab kerajaan itu paling utama. Popular atau tidak sesebuah kerajaan itu, tanggungjawab yang paling penting ialah untuk melestarikan sistem hidup rakyat itu supaya mereka dapat mencapai kebahagiaan dan juga menjana survival untuk mereka hari ini dan generasi yang akan datang. Dan pada masa yang sama lah, apa yang perlu dibuat ialah dapatkan komposisi eksekutif ataupun menteri kabinet yang berkualiti. Ya, ini bukan masa lagi untuk seolah-olah kempen pilihan raya yang berterusan sepanjang tahun. Ya, menteri-menteri kabinet ni harus mempunyai prestasi yang tinggi. Ya, dan pada masa yang sama juga diyakini oleh masyarakat. Ada menteri yang tak boleh menjadi jurucakap kepada kerajaan di dalam menyampaikan apa hasrat kerajaan tu secara baik kepada anggota masyarakat. Ya, kemudian pula daripada segi bagaimana otorisasi menteri-menteri ini di kalangan anggota masyarakat dan juga birokrat juga akan menjadi teladan kepada masyarakat itu sendiri. Jadi antara kerangka yang paling penting untuk Malaysia menuju ke 2 tahun yang seterusnya ini ialah dapatkan, yang pertama bagi saya lah pandangan kita ialah dapatkan komposisi ahli eksekutif ataupun menteri kabinet yang baik, yang bersesuaian dengan keadaan ekonomi semasa supaya mereka boleh meyakinkan masyarakat di peringkat domestik dan pada masa yang sama meyakinkan pentadbir awam, dan pada masa yang seterusnya yang ketiga ialah mereka dapat memberikan imej yang baik kepada pelabur antarabangsa untuk melihat Malaysia ini sebagai destinasi yang terbaik. Dan seterusnya ialah memperkukuhkan jaringan diplomasi ekonomi kita dengan negara-negara luar, ya, terutamanya di peringkat serantau ASEAN dan juga di peringkat Asia Timur, serta juga EU dan juga Amerika Syarikat itu sendiri, supaya pengukuhan di regional ASEAN, Asia Timur, EU dan juga Amerika Syarikat ni dapat kita perkukuhkan kerana ini adalah negara-negara utama yang penyumbang kepada pengukuhan ekonomi antarabangsa kita, FDI kita, dan pada masa yang seterusnya ialah memacukan DDI dan juga memperhatikan secara tuntas, secara berkesan mengenai prospek pekerjaan dan juga elemen pendapatan boleh guna rakyat. Ada kadang-kadang gaji ni ibaratnya kadang-kadang pendapatan yang diperolehi oleh masyarakat industri, masyarakat pemodal, masyarakat pedagang, ya, masyarakat peruncit yang di bawah sana, rakyat marhain, kadang-kadangnya komitmen kepada pendapatan itu sudah hilang dari aspek untuk mereka menyimpan dan menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang memberikan kebahagiaan kepada kehidupan mereka. Mereka terlalu terikat dengan komitmen bulanan yang perlu mereka selesaikan sehingga memberikan tekanan yang agak tinggi kepada rakyat yang saya bimbang akan menjadi social unrest jika kita tidak perhatikan secara betul, ya. Jadi dalam konteks itu kerajaan harus tumpukan aspek-aspek ini demi membina satu perkataan yang paling penting, Haris, ya, dan juga rakyat Malaysia, iaitu keyakinan terhadap negara itu penting untuk kita janakan supaya rakyat masyarakat di peringkat antarabangsa itu dapat menilai bahawa Malaysia ini akan menjadi sebuah destinasi yang utama dalam mereka itu untuk datang melabur dan membolehkan tenaga kerja baru ini, peluang pekerjaan baru dapat diwujudkan pada masa depan. Ya. Dr. Shukri, sudah tentu defisit kepercayaan itu cukup penting, maksudnya untuk mengecilkan jurang kepercayaan antara rakyat dan juga pemimpin. Pada masa sama pemimpin barisan eksekutif juga perlu strike balance untuk memastikan bahawa pengukuhan ekonomi ada, kesejahteraan rakyat juga ada. Terima kasih sekali lagi Dr. Mat Shukri Shoaib, penganalisis dasar politik dan pengajian antarabangsa UUM, berkongsi pandangan beliau berkait dengan setahun kerajaan Madani dan juga menuju tahun kedua yang akan datang ini.